أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فأحييكم تحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، لا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana pada malam ini sama-sama lagi kita masih lagi diberi kesempatan, ruang dan peluang untuk kita terus membincangkan tajuk yang seterusnya dalam Matan Ajrumiyah ataupun syarah pada Matan Ajrumiyah, buku Tuhfatus Saniyah. Jadi kita dah berjaya lihat pada kelas-kelas yang lalu. Yang pertama berkaitan dengan an-na'at. Okay. Dan pada hari ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita jenis tawabi' yang kedua, iaitu at-tawkid. At-tawkid wa anwa'uhu wa hukmuhu. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. Okay. Taukid, sekarang kita dah masuk pada bab taukid. Taukid apa dia? Adalah tabi' juga. Tabi' lil muakkadi. Dia mengikut apa yang dia nak dia nak confirmkan. Taukid ni apa ya? Kuatkan apa yang dia nak kuatkan. So dia ikut dari segi apa? Yang pertama, kalau kita tengok dalam matan ni, dia kata dia ikut dari segi, yang pertama dari segi i'rabnya, dan seterusnya dari segi ta'rifnya. Ta'rif maksudnya ma'rifah nakirah. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, dalam matan ni dia hanya guna wa ta'rifihi sahaja. Dia tidak menyebut wa tankirihi. Biasa kalau kita tengok di na'at tu, dia akan cakap, dia akan sebut. So kalau seandainya na'at sababi contohnya, na'at sababi, dia akan ikut dia punya man'ud ta'rif dengan tankir. Tetapi untuk taukid, dia hanya ikut yang ta'rif sahaja. Okey. Dia ada perbincangan kat sini. So ada mazhab mengatakan apa? Dah masuk mazhab lah. Okay, tak apa. Nanti kita akan sentuh sikit je pasal tu. Tak apa, kita tengok dulu dia punya ni. Aqulu. Okay, siapa yang berkata aqulu ni adalah syarih. Aqulu at-ta'kidu wa yuqalu at-tawkidu. So dia banyak bahasa lah kita panggil. So kalau dalam istilah bahasa Arabnya, dia banyak bahasa. Maksud banyak bahasa tu apa? Boleh kita sebutkan sebagai taukid,
juga boleh kita sebut sebagai takkid, ataupun ada satu lagi kita boleh sebut dengan at-takkid. So dia ada tiga bahasa kita cakap. Sekejap saya tulis. Kita boleh panggil at-taukid. Sekejap. Alamak. Laptop jam pula nak tulis. Ya. Okey, dia ada tiga cara sebutlah. Membawa maksud yang sama. Yang pertama at-taukid pun boleh. Seterusnya kita ada at-ta'kid pun ya, dan yang terakhir kita ada at-takkid dengan alif sahaja. Okey, dia tiga cara sebutan. Cumanya yang afsah, yang paling fasih, kita sebut apa? Kita sebut at-taukid. Dalam Al-Quran pun pakai at-taukid. Okey. Aqulu at-ta'kid wa yuqalu at-taukid ma'nahu fil lughah at-taqwiyah. Maksudnya apa? Menguatkan. Menguatkan. Taqulu akkadtu syai'a wa taqulu wakadtuhu aidan idza qawaitahu. Akkadtu syai'a, aku telah menguatkan sesuatu. Wakadtuhu, sama ada akad tu. So akadtuhu dia jadi, kalau dari masdar jadi at-ta'kid. Kalau wakadtuhu masdar jadi at-taukid. Nampak? Itu beza dia akadtuhu dengan akadtuhu. Akada. Saya tulis akada. Akada dia punya masdar jadi apa? At-taukid ataupun taukid. Kalau wakada masdar jadi apa? Silap atas ni. At-taukid, yang atas ni at-ta'kid. Ta'kid. So ada akada, ta'kid, wakada, taukid. Dua-dua ni membawa maksud yang sama, iaitu takwiyah. Okey, itu jelas. Idza qawaita, ketika mana engkau menguatkannya. Okey. Wa huwa fi istilahin nahwiyyin naw'an. Wa huwa fi istilahin nahwiyyin naw'an. Dari segi istilah ataupun dari segi definisi yang telah diletakkan oleh ahli nahwu, dia ada dua jenis. Yang pertama kita panggil sebagai at-taukid al-lafzi, dan yang kedua kita panggil sebagai at-taukid wa tsani at-taukid al-ma'nawi. Tapi kita akan tengok satu persatu apakah itu taukid lafzi dan apakah itu taukid maknawi. Saya rasa untuk tajuk taukid ni dia punya perbincangan ataupun dia punya perbahasannya straightforward lah. Tidak macam an-na'at. Na'at tu yang kita dah tengok na'at. Kita dah tengok yang ni ataf tu yang ni. Na'at ni na'at agak keliru juga sikit. Sebab ada na'at sababi tu. Hakiki tak ada masalah. Na'at sababi tu agak mencabar sikit pemahaman. Dengan kemudian ataf bayan itu agak keliru. Dia agak keliru sikit. Cuma untuk perbincangan at-taukid ni, dia saya boleh katakan perbincangan yang straightforward. Terus je. Okey, insya-Allah malam ni boleh kita baca. Am kana fi'lan nahu jaa Muhammadun, am kana harfan nahu na'am jaa Muhammadun, wa nahu jaa hadara Abu Bakr, wa na'am jairi jaa Muhammadun. Na'am jairi. Na'am jairi. Kita dah belajar perkataan baru lah hari ni. Okey. Jadi am taukid lafzi, okey, dia akan menjadi taukid lafzi
bila mana adanya berlaku pengulangan lafaz yang digunakan. Lafaz yang digunakan tu berulang-ulang. Wa i'adatihi bi'ainihi aw bi muradifihi. Macam mana pengurangan tu? Sama ada kita guna ke perkataan yang sama, kita ulang perkataan yang sama bi'ainihi ataupun dengan apa yang muradif, yang semaksud dengannya, lebih kurang semaksud dengannya. Sawa'un kana isman, nampak? Boleh jadi nak taukid lafzi ni boleh jadi dia satu isim. Contohnya jaa Muhammadun. Jaa Muhammadun, Muhammad ulang, Muhammad sama. Kana, nampak am, dia pakai sini am. Kita baru lepas belajar ataf am, ada am. Okey, kana fi'lan. Nahu jaa Muhammadun, jaa yang diulang dua kali. Kana harfan, na'am jaa Muhammadun. Jaa Muhammadun. Dan yang seterusnya wa nahu jaa hadara. Nampak ini? Ini yang dipanggil sebagai muradifihi. Okey? Maksudnya sama. Tapi lafaz atau perkataan yang digunakan berbeza. Jaa hadara Abu Bakar. Dan yang terakhir na'am jairi jaa Muhammadun. Kat sini mana dia punya pengulangan dia? Pengulangan dia adalah yang pertama na'am dan yang kedua jairi, ajal jairi. Jairi ni bukan Tom and Jerry lah. Jangan tersalah ni Tom and Jerry pula. Okay, jairi ni pun membawa maksud na'am. Ajal jairi. Dia kalau dalam matan Ziwawi kita akan belajar lebih ni lah. Ada perbincangan tentang jairi, ajal jairi. Wa in kana subihat stawa'ihu. Nah. Ada dia punya syair tu. Saya hafal tu. Dah lupa dah ajal jairi ni. Okey, itu yang pertama berkenaan dengan taukid lafzi. Seterusnya, wa amma at-taukid al-ma'nawi fa huwa at-tabi' alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi aw at-tawassu'i fil matbu'. At-tawassu'a, sorry. Alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi ihtimal okey, tawassu'i fil wa tawdihu hadha annaka law qulta ja'a al-amiru ihtamala annaka sahawta aw tawassa'ta fil kalam. وأن غرضك مجيء رسول الأمير فإذا قلت جاء الأمير نفسه أو قلت جاء الأمير عينه ارتفع احتمال وتقرر عند السامع أنك لم ترد إلا مجيء الأمير نفسه. Okay, maksudnya apa kat sini? Nampak? Kat sini penggunaan lafzi dengan maknawi. Maknawi ni apa dia punya fungsi kita guna taukid maknawi ni? Dia merupakan tabi', okey, alladhi yarfa'u ihtimal sahwi. Dia ini menjadi satu asbab untuk kita macam mana okey. Yang ni okey, kita tengok ni contoh senang. Contoh. Ja'al amiru. Okey, kita cakap ja'al amiru kan. Ja'al amiru. Boleh jadi kita cakap al-amiru, ja'al amiru, ketua ni, boleh jadi kita tersilap cakap. Maksudnya apa? Sebenarnya yang kita nak cakap bukannya ketua yang datang, tetapi dia punya pembantu dia ataupun dia punya utusan. Tapi macam ja'al amiru. So bila kita cakap ja'al amir tu, amir ni kita kalau kita belajar majaz boleh jadi al-amir, tapi kita maksudkan apa? Bukan amir tu sendiri yang datang, tetapi dia punya pembantu. Macam itulah. Okey? Itu yang dimaksudkan kat sini ihtimal sahwi. Jadi kita tersalah cakap. Sahwi ni macam kita lalai lah. Okey, so dia ada kebarangkalian. Ihtimal ni ada kebarangkalian yang kita bila kita cakap ja'al amir boleh jadi boleh jadi maksud yang kita nak cakap tu bukan ketua yang datang, tetapi dia punya pembantu, ja'al amirum. Contoh kan? Okey. Contoh lain kita cakap apa? Ja'a al-asadu. Contoh kan, ja'a al-asadu. Jika ja'a al-asadu. So, jadi orang ingat, yang datang singa betul ke ataupun majaz. Nampak? Tapi bila mana kita pakai perkataan sama ada nafsu ataupun ainuhu, dengan secara tak langsung kita telah memberi satu
penguat. Kita mengatakan yang datang tu memang betul Amir, yang datang tu memang betul Asad, singa. Nampak? Bila cakap fa idza qulta ja'a al-amiru nafsuhu aw qulta ja'a al-amiru 'ainuhu irtafa'a al-ihtimal. Okey, so secara tak langsung, okey, kebarangkalian ini terhapus. Wa taqarrara 'inda sami' annaka, maka telah sabit, telah tetap, maksudnya bila pendengar cakap, maksudnya dia cakap, oh kita dah jelas. Kita faham yang mana kita nak memaklumkan adalah kedatangan ketua tu sendiri. Okey, kita bukan nak main-main dengan ni, tak. Kita memang nak cakap ketua tu yang datang. Itu maksudnya. Okey. Wa hukmu hadha at-tabi' annahu yuwafiqu matbu'ahu fi i'rabihi ala ma'nan annahu idza kana al-matbu'u marfu'an kana at-tabi'u marfu'an aidan. نحو حضر خالد نفسه وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا مثله نحو حفظت القرآن كله وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا كذلك نحو تدبرت في الكتاب كله ويتبعه أيضا في تعريفه كما ترى في هذه الأمثلة كلها. هذه الأمثلة كلها. So hukum dia adalah dia akan ikut, okey, hukum hal tabi' annahu yuwafiqu matbu'ahu fi i'rabihi. Nampak? Fi i'rabihi, jelas kat sini je, jelas dia akan ikut apa yang dia kuatkan tu. Dari segi apa? Dari segi i'rab. Ala ma'nan annahu idza kana al-matbu'u marfu'an kana at-tabi'u marfu'an aidan. Okey, seandainya apa yang dia nak kuatkan tu dalam keadaan hukum i'rab dia adalah rafa', maka dia pun akan menjadi rafa'. Dia akan menjadi rafa'. Sekiranya okey, matbu' dia itu mansub, dia akan jadi mansub. Okey? Hafiztul Qur'ana kullahu. Hafiztul Qur'ana kullahu. Wa in kana al-matbu'u makhfudan kana at-tabi'u makhfudan kadzalik. Andai kata yang makhfud dia tu, apa yang dia nak ikutkan tu makhfud, maka dia pun akan jadi makhfud. Wa yatba'uhu aidan fi ta'rifihi kama tara fi hadhihi al-amthilati kulliha. Nampak ni semua dalam keadaan ta'rif. Ta'rif dengan apa? Ta'rif dengan alif dan lam. Kita dah belajar ma'rifah dengan nakirah. Macam ni Khalid, dia punya apa? Dia punya jenis ta'rif dia adalah isim kata nama khas. Yang ni sebab ada kata sandang pasti iaitu alif dan lam. Yang ni pun ada kata sandang pasti alif dan lam. Apa yang saya cuba nak sebut di awal tadi adalah kat sini kalau kita perasan, dia hanya sebut yang mana taukid ini hanya ikut dia punya apa yang dia muakkad tu, dia hanya ikut pada ta'rif sahaja. So bagaimana kalau nakirah pula? Bagaimana kalau nakirah pula? Kat sini datang perbincangan yang ada perbincangan lah di antara ahli nahwu. So kalau Basrah, ulama Basrah, kita tahu ulama Basrah ni start daripada Abu Asad Du'ali. Kebanyakan mereka ni yang awal daripada Abu Asad Du'ali sampailah ni. Seterusnya macam Sibawi sendiri adalah Basrah. Mereka mengatakan at-taukid ni, okey, apa yang kita kuatkan ni hanya pada perkataan ma'rifah sahaja. Okey, hanya ada pada perkataan ma'rifah sahaja. Itu kalam ataupun pendapat yang dipegang oleh ahli Basrah. Ahli Basrah kata apa yang kita kuatkan ni mesti dia adalah ma'rifah. Sebab tu dia sebut kat sini ta'rifihi. Tetapi kalau ahli Kufah pula, Kufiyin, mereka berpendapat tak. Boleh jadi apa yang kita kuatkan tu dalam keadaan nakirah. Cumanya nakirah yang kita kat sini bukanlah nakirah yang waham, yang kita sama-sama, tetapi nakirah yang jelas. Dalam hadis Nabi ada sebut. Saya baca dalam hadis Nabi. Mana tadi saya jumpa dalam hadis Nabi.
Okey, dalam hadis Nabi dalam hadis Nabi um, mana dah hilang lah. Tadi ada. Eh? Sekejap. Malu dah hilang dah. Okey. Dah jumpa dah. Hadis Nabi hilang dah. Kat sini ada. Okey. Aisyah meriwayatkan Aisyah berkata, "Masama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kullahu illa Ramadan." Ini antara dalil yang diguna pakai oleh ahli Kufah, okey. Basriyin dia kata kena takrif. Kalau Kufiyun dan juga Akhfash dia kata harus taukid dia sekiranya nakirah mahdudah. Dia cakap nakirah mahdudah yang kita tahu. Sebagai contoh dalam hadis ni kata masama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kullahu illa Ramadan. Syahran kullahu. Maksud syahran kullahu kita fahamlah. Syahran 30 hari ataupun 31 hari lah. Kullahu kesemuanya. Nampak? Okey, itu yang dimaksudkan dengan dipanggil nakirah mahdudah. Nakirah mahdudah. Okey. Ada apa soalan setakat ni? Ada apa-apa isu, ada apa ni yang kurang jelas? Ada yang dengar tak sebenarnya? Tak tahulah ada yang dengar tak. Tak apalah. Alfaz tawkid ma'nawi qala musannif wa yakunu bi alfazin ma'lumatin wa hiya an-nafs wal 'ainu wa kullun wa ajma'u wa tawabi'u ajma'. Okey, wa hiya akta' wa abda' wa abta' wa absa'. Taqulu qama Zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'in. Okey. Wa aqulu li taukid maknawi. So sekarang ni, okey, perbincangan kita tentang taukid lafzi tu je jelas. Taukid lafzi ni je jelas. So dia adalah pengulangan lafaz tu sendiri. Sama ada lafaz tu contoh ja'a Muhammad ataupun kita gunakan apa yang perkataan yang sama maksud dengan dia, lebih kurang sama maksud dengan dia. Ja'a hadara Muhammad ataupun jalasa qa'ada Abu Bakar. Itu contoh. Itu contoh. Taukid lafzi jelas, tak ada isu. Taukid lafzi jelas, tak ada isu. Cuma perkataan yang kita jumpa hari ni ada perkataan baru, jairi. Jairi ni membawa maksud jarang orang Arab sekarang dah tak guna dah jairi ni, jaranglah guna jairi. Okey. Seterusnya okey, kita tengok pula sekarang ni perbincangan kita dah yang macam yang ni pun macam hukum tadi pun
Hukum taukid ni lebih kepada taukid maknawi. Yang ni pun dia lebih kepada taukid maknawi. Okey. Sebab lafzi jelas tak ada apa-apa isu. Dia just pengulangan saja. Yang maknawi dia punya perbincangan panjang sikit. Wa aqulu taukid maknawi alfazun muayyanatun arafaha an-nuhatu min tatabbu'i kalamil arabi wa min hadhihi al-alfazi an-nafsu wal 'ainu. Okey. So taukid maknawi ni dia ada perkataan-perkataan yang tertentu sahaja. Itu sebab saya cakap perbincangan dalam bab taukid ni dia straightforward. Okey, straightforward. Dia punya perkataan je hanya perkataan yang tertentu. Arafahan nuhat min tatabbu'i kalamil Arab. So ahli nahwu ni dapat mengenal pasti perkataan-perkataan ni bila mana mereka mengikut kalamil Arab, tatabbu', dia perhatikan satu persatu kalam Arab. Wa min hadhihi al-alfaz, di antara perkataan-perkataan tersebut ataupun lafaz-lafaz tersebut adalah an-nafsu al-ainu. An-nafsu ataupun al-ainu. Wa yajibu an yudafa kullu wahidin min hadaini ila dhamirin a'idin 'ala al-muakkadi. Okey, bi fathil al-kaf. So dia mesti diidhafahkan setiap satu, maksudnya nafs dengan ain ni mesti diidhafahkan kepada apa? Mesti diidhafahkan kepada kepada dhamir yang kembali kepada apa yang dia ditakkidkan tu. Nanti kita tengok contoh tu apa. Muakkadi bi fathi al-kaf. Fa in kana al-muakkadu apa? Mufradan, kana ad-dhamiru mufradan wa lafzu at-tawkid mufradan aidan. Okey, jelas kat sini. Sekarang ni perbincangan kita tentang perkataan an-nafsu dengan al-ainu sahaja. Tengok an-nafsu dengan al-ainu. Sekiranya al-muakkadu, apa yang kita nak kuatkan itu, apa kita nak kuatkan itu, dia dalam keadaan mufrad, dhamir dia pun mesti mufrad. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lafaz taukid dia pun mesti mufrad juga. Mesti mufrad juga. Jaa aliyun nafsuhu. Nampak, Ali ini mufrad. Dhamir yang kembali kepada Ali itu pun mufrad. Dan perkataan nafsu ini pun mufrad. Okey. Mufrad. Seterusnya, wa hadara bakrun ainuhu. So saya tak perlu nak nak terangkanlah maksud nafsuhu dengan ainuhu, maksudnya diri dia sendiri yang datang. Diri sendiri yang datang. Hadara bakrun ainuhu. Okey, telah datang Bakar, diri dia sendiri yang datang, zat dia sendiri yang datang. Zat dia sendiri yang datang. Wa in kana al-muakkadu jam'an kana ad-dhamiru huwa al-jam'u wa lafzu at-tawkid majmu'an aidan. Taqulu ja'a ar-rijalu anfusuhum wa hadara al-kuttabu a'yunuhum. Anfusuhum, anfus ni bukan dia isim tafdil. Ini bukan isim tafdil, walaupun dia punya sirah tu macam isim tafdil, tapi kat sini adalah jamak taksir. Ja'a rijalu anfusuhum, maksudnya telah datang pemuda-pemuda tersebut, diri mereka. Itu maksudnya. Hadar kutab, penulis-penulis. Nampak? Seterusnya itu untuk keadaan jamak. Keadaan jamak pun tidak ada beza dengan mufrad. Dia dalam yang pertama, kalau muakkad itu dalam jamak, so yang pertama dhamir dia mesti jamak, dan juga perkataan taukid ataupun lafaz taukid pun mesti jamak. Kat sini ada sedikit perbincangan. Wa in kana al-muakkadu muthannan. Okey, fal afsah ay yakuna ad-dhamiru muthannan wa lafzu at-tawkid majmu'an. Hadara ar-rajulani anfusuhuma wa ja'a al-kitabani a'yunuhuma. Nampak? So kalau yang dua orang dia jadi musanna, so afsah dia yang paling fasih ni, kita dhamir tu menjadi musanna juga. Dan lafaz taukid dia jadi jamak. Lafaz taukid jadi jamak. Okey.
Okey. Sorry, minum air jap. Okey, so untuk perkataan an-nafsu dengan al-ainu kan. An-nafsu dengan al-ainu. An-nafsu tu bermaksud az-zat lah. Itu saya sudah jelas lah. Al-ainu pun lebih kurang maksud macam tu. Tak apa, tak perlu nak tahu maksud sebab dah jelas. Wa min alfaz taukid kullun wa mithluhu jami'un wa yashtaratu fihima idafata kullin minhuma ila dhamirin mutabiqin lil muakkadin nahu ja'al jayshu kulluhu wa hadara rijalu jami'uhum. Nampak kat sini. So selain daripada nafsuhu dengan ainuhu, ada juga perkataan yang lain iaitu kullun ataupun jami'un. Okey, kullun dengan jami'un. Dan syarat dia letak mestilah kedua daripada perkataan ni dia mesti diidafahkan kepada dhamir yang mutabiq, yang bersesuaian dengan apa yang dia takkidkan. Nampak? Apa yang bersesuaian. Nampak? Dekat sini pakai bersesuaian. Kalau kat sini jelas dia cakap dhamir aidin. Dia cakap yang tunjuk kepada muakkadi. Tapi kat sini apa yang bersesuaian. Apa yang maksud dengan bersesuaian tu? Kita akan tengok. Contohnya ayat yang pertama ni ja'al jaishu. Dia dhamir mutabiq ni macam bertepatan lah, dhamir yang bertepatan. Ja'al jaishu kulluhu wa hadar rijalu jami'uhum. Kalau kita perhatikan kat sini al-jaishu ni adalah isim perkataan yang dia perkataan mufrad tetapi maknanya makna jama'. Nampak? Itu maksud dia. Sebab itu dhamir dia kat sini dia mutabiq, dia mesti bertepatan dengan apa yang dia takkidkan lil muakkadi. Itu maksud dia mutabiq. Ja'al jaishu kulluhu wa hadar rijalu. Kat sini jelaslah ini adalah jama', jami'uhum. Nampak? Itu maksud dia mutabiq. Saya harap jelaslah. Okey, wa minal alfaz ajma' wa la yu'akkadu bihadha al-lafzi ghaliban illa ba'da lafzi kullin minal ghalib qawluhu minal ghalib qawluhu ta'ala fasajada al-malaikati kulluhum ajma'un. Okey. Biasanya perkataan ajma' ni, biasanya perkataan ajma' ni diguna pakai selepas perkataan kullu. Macam dia nak menguatkan lagi apa yang ada kat sini. Wa min ghairi ghalib, biasanya kebiasaannya dia pakai yang ghalib lah, yang ghalibnya dia akan datang fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Wa min ghairi al-ghalibi qaulur rajis idza zaliltu ad-dahra abki ajma'a. وربما احتاج إلى زيادة التقوية فجيء بعد أجمع بألفاظ أخرى وهي أكتع وأبتع وأبصع وهذه الألفاظ لا يؤكد بها استقلالا نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون والله أعلم. Dekat sini. So perkataan akta tak dengan absar ni, dia payah kan nak sebut dia. Jadi kalau kita belajar balaghah ni dia macam perkataan yang payah nak sebut kan. Dia dah jadi dia punya nilai fasihah dia dah kurang. Akta abta dengan absar ni kita panggil adalah tawabi' kepada ajma'. Tawabi' kepada apa? Kepada ajma'. Ditawabi' pada ajma'. Okey. So akta ni diambil daripada perkataan takatta'a al-jildu idza ijtama'a. Takatta'a al-jildu. Akta ni diambil daripada perkataan tu. Seterusnya abta'. Yang kedua abta' diambil daripada perkataan al-bata' wa huwa tulul 'unuqi. Bata' ni maksudnya bukan batak kita itulah.
Dia bata', ada ain, bukan kaf kat sana. Kalau batak, lain lah. Ni bata', yang maksud panjang leher. Yang seterusnya, absa' daripada perkataan al-bas'i, wa huwa al-araqu al-mujtami'u. Al-araqu maksudnya daripada qaum. Okey, perkataan-perkataan ni, perkataan-perkataan yang kita dah tengok ni, okey, yang pertamanya andai kata kalau kita nak guna perkataan nafsu dengan ain kan, kita nak cakap, contoh kita nak cakap mana tadi ayat dia, okey, contoh kita nak cakap nafsu, okey, nafsu kan, jaa aliyun nafsuhu ainuhu kan, kita nak guna dua-dua, jaa aliyun nafsuhu dengan ainuhu. Kalau kita nak guna dua-dua perkataan, kita kena pastikan bahawa nafsuhu mesti disebut sebelum ainuhu. Andai kata kita sebut jaa aliyun jaa aliyun ainuhu nafsuhu, itu adalah salah. Okey, dari segi nahunya salah. Priority mesti didahulukan kepada perkataan nafsuhu. Okey, itu yang pertama. Okey. Dan kalau kita nak guna perkataan ajma' ni juga macam kull ni. Kull ni kita dah jelaskan macam contoh kat sini, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kalau kulluhum kita kena pakai ajma'un. Kita tak boleh pakai ajma'un kat depan, tak. Dia kena kullu kat depan baru kita pakai ajma'un. So andai kata kita nak guna, kita nak, yelah biasa kita nak nampak hebat sikit tu, kita akan guna satu perkataan tu, tapi perkataan dia sama maksud tapi kita ulang-ulang dengan perkataan yang lain kan. Contoh kita hari ni kita dah belajar tawabi' kepada ajma', ada lagi 3 perkataan lain, iaitu akta', abta' dengan absa'. So kalau kita nak guna perkataan contoh kan, marartu bil qaumi kan, marartu bil qaumi ajma'in, akta'in, abta'in, absa'in, kita kena pastikan yang didahulukan adalah ajma'. Ajma' ni mesti didahulukan, kemudian baru kita boleh sebut tawabi' dia. Tawabi' dia setakat yang saya tahu tak perlu ada susunan lah. So kalau kita kata ja'al qaumu, contoh kat sini ja'al qaumu ajma'un, kalau kita nak pakai absa'un kat depan pun boleh, tetapi mesti yang pasti lepas daripada ajma'un. Okay? Itu yang pertama kalau kita nak kumpulkan perkataan-perkataan, penggunaan perkataan. Okey. Untuk tajuk taukid ni, saya rasa perbincangan yang penting hanya ini saja apa yang saya dah sebut tadi. Ada beberapa perbahasan yang lain yang saya rasa itu boleh saudara dan saudari semua bukalah buku Nahu. Okay, kalau dah buka buku Nahu tu tak faham, then kita boleh buat perbincangan lah. Okay, so saya rasa sampai ini sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Alright, untuk esok pagi saya rasa saya tak dapat nak buat kelas sebab ada urusan. So kita akan sambung kita punya kelas kita pada hari Ahad insya-Allah pada waktu jam 8.30 macam biasa. Okay, so tak ada apa-apa lagi. Terima kasih semua pada yang hadir pada hari ini. Okay, apa yang kurang tu datang daripada kelemahan saya sendiri, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat terus mempelajari, mendalami bahasa Arab sebagaimana niat kita yang asalnya mempelajari bahasa Arab untuk memahami kalam Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullahu khairan jazaa. Syukran ala hudurikum wa ala husni mutaba'atikum wa ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.